Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari ini kita akan sambung untuk subtopik seterusnya, iaitu pelembapan dan juga resonance. Okay. So sebelum ni kita dah belajar apa itu gelombang. Gelombang tu ada berapa? Ada gelombang melintang, gelombang membujur. Sepatutnya awak dah tahu ya. Okey, so untuk pelembapan, apa itu pelembapan? Okey, so pelembapan ni adalah proses di mana amplitude bagi satu ayunan berkurang dengan masa akibat kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Okey, so pelembapan ni adalah di mana amplitude dia semakin berkurang. So hari tu sepatutnya awak dah tahu amplitude tu adalah sesaran maksimum daripada sesuatu titik keseimbangan. Okey, contoh yang paling simple macam ni lah, kalau awak main buai kan dekat taman, adik awak main buai. So bila kita bagi ayun buai tu ke adik awak tu, sampai satu masa buai tu akan semakin slow, lepas tu lama kelamaan dia akan berhenti kan. Okay, so itu adalah dia punya amplitude dia yang semakin berkurang. So pelembapan ni dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu pelembapan luar, ni yang pertama, yang kedua adalah pelembapan dalam. Okay. So yang pertama untuk pelembapan luar, macam mana sesuatu sistem ataupun sesuatu ayunan tu dikatakan mengalami pelembapan adalah apabila sistem itu kehilangan tenaga untuk mengatasi daya luar dan rintangan luar. Contoh paling simple, tadi awak main buai. Okey, kenapa dia makin slow? Sebab inilah angin ke rintangan luar. Okey, so itu adalah pelembapan luar. So yang kedua adalah pelembapan dalam. So pelembapan dalam ni adalah disebabkan oleh sistem kehilangan tenaga kerana regangan dan mampatan zarah-zarah. Maksudnya dalam buai tu sendiri dia punya zarah-zarah dalam tu sendiri yang rosak lah. Senang cerita macam tu lah. Okay, so ada dua je, pelembapan luar dan juga pelembapan dalam. So apa efek dia apabila berlakunya pelembapan? Dia punya key point dia adalah amplitude. Okay, amplitude dia semakin berkurang. So macam mana kita nak mengatasi sesuatu ayunan tu daripada mengalami pelembapan? Tu maksudnya kita kenakan daya luar untuk mengalami ayunan paksa. Contohnya tadi adik awak makin-makin slow, lepas tu awak tolak lagi adik awak. Maksudnya awak telah mengenakan daya luar kepada adik awak tu supaya dia bergerak ataupun mengalami ayunan paksa. Okey, so simple je untuk pelembapan. Okey, seterusnya ni adalah contoh kegunaan pelembapan dalam kehidupan kita. So yang pertama kita ada ni absorber, absorber, sistem penyerap gegaran. Kalau awak tengok dekat motor, awak boleh tengok motor tu ada absorber. Dia dapat mengurangkan gegaran. Kalau kita lalu ikut bonggok ke, ikut jalan yang tidak rata, so dia dapat mengurangkan dia punya getaran tu. Yang kedua, kita ada ni, ni untuk canggih sikit lah, untuk pembinaan pencakar langit, dapat mengurangkan ayunan. Okey, so simple saja. So seterusnya ini adalah tadilah dia punya. Okey, so untuk pelembapan tadi saya dah bagi tahu dah. Yang penting adalah pengurangan amplitude. So macam mana graf dia? Naik, turun. Maksudnya mula-mula dia punya amplitude dia tinggi. Kalau tolak adik awak tu mula-mula tinggi. Lepas tu lama-lama makin slow, makin slow. Ni dia punya A dia adalah semakin berkurang sampai satu tahap jadi kosong dah, berhenti dah. Melainkan kalau awak mengenakan satu daya luar
yang menyebabkan sistem tu bergerak dengan ayunan paksa. Okay. Alright. Okay, so tadi ni dah mention dah tadi, di pelembapan disebabkan oleh kehilangan tenaga. Kan tadi kan ada 2 faktor, pelembapan luar dan juga pelembapan dalam. Okay, dia tidak berlaku kepada ayunan dalam vacuum. Sebab apa? Sebab dalam tu tak ada rintangan lah dalam vacuum kan. Alright. Okay, so seterusnya kita sambung untuk resonance. Pelembapan ni, selepas pelembapan mesti ada resonance. So apa itu resonance? Okay, so resonance ni adalah, dia kata sistem dalam ayunan paksa. Tadi tengok dah ayunan paksa tu apa dia? Secara automatik apabila daya luar berfrekuensi sama dengan frekuensi asli. Okey, maksudnya satu ayunan tu kita paksa dia untuk berayun pada satu frekuensi dan nama dia adalah frekuensi asli. So apa itu frekuensi asli? Frekuensi asli ni adalah satu sistem ataupun satu ayunan tu dikatakan sudah pun mempunyai getaran dia yang semula jadi tanpa ada daya luar. Frekuensi asli nama dia. Okey, maksudnya kalau kita tak mengenakan daya luar dekat dia, dia sudah pun ada dia punya frekuensi asli dia yang tersendiri. Okey, so apabila kita kenakan daya ataupun ada daya luar yang sama dah dengan frekuensi semula jadi dia tu, dia akan menyebabkan berlakunya satu fenomena ni, nama dia adalah resonance. Okey, apabila sistem mengalami ayunan paksa pada frekuensi asli. Okey. So ini adalah frekuensi asli saya cover dah tadi. Okey, so awak boleh cari ni Tacoma Narrow pada 1940. Awak boleh Google dekat YouTube. Ada macam mana ni jambatan ni boleh berayun apabila dikatakan ianya mengalami resonance. Maksudnya daya luar, maksudnya dalam kes ni contoh angin. Angin tu sama dengan frekuensi asli. Kita tak tahulah frekuensi asli dia berapa. Tapi bila frekuensi luar sama dengan frekuensi asli jambatan ni, menyebabkan jambatan tu bergerak secara maksimum, amplitude maksimum. So jambatan ni boleh goyang-goyang dan last sekali dia akan runtuh. Okay, so boleh Google Tacoma Narrow tahun 1940. Okay, so resonance selain daripada Tacoma Narrow tu, okay, ni kalau dalam lab kita ada bandul button pendulum. Okay, okay, so kalau kita tengok antara X, A, B, C, D. So apabila kita gerakkan X, maksudnya X tu adalah sebagai driver dia. So yang mana akan bergerak sama besar dengan X, lebih besar daripada bandul lain. So ianya adalah B. Sebab apa B? Kalau tengok ni, dia punya, kalau dekat sini frekuensi dia adalah diwakili oleh panjang bandul tu. Maksudnya X tu dikatakan mengalami resonance dengan B. Okey. Okey, seterusnya, so ini adalah contoh-contoh resonance dalam kehidupan kita. Pernah dengar kan orang nyanyi lagu soprano tu pecah gelah. Sebenarnya bukan suara dia dok sedap tu. Okey, tu adalah disebabkan oleh mana?
Hilang dah. Disebabkan oleh frekuensi yang kita kenakan tu adalah sama dengan frekuensi asli gelas tu. Menyebabkan gelas tu bergetar pada amplitude yang maksimum. Boleh retak gelas tu. Okey, resonan ni bukan saja keburukan, ada kebaikan resonan pun ada juga. Contohnya kita ada macam mana awak boleh dengar radio. Contoh 106.8 MHz THR gegar. Okey, sebenarnya apabila kita setkan dalam kita punya kereta contohnya 106.8, ianya adalah sama dengan frekuensi asli yang telah disetkan pada satelit. So apabila kita match tu 106.8 sama dengan frekuensi asli, so menyebabkan kita boleh dengar dia punya siaran tu. Okey, so yang ni dalam lab punya untuk tangki riak. Ini kita tak apalah. Okey. Okey, so dah habis. Okey, so itu adalah untuk